dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, negara demokrasi yang merdeka, kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! 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 Malaysia mampu mencapai taraf negara maju lebih awal dengan kerjasama semua pihak. Adam tahukah apa makna merdeka? Itu hari yang kita sambut merdeka dan kibarkan jalan bilang kan? Betul tak tu? Ya betul, tapi bukan itu saja. Merdeka bermakna kita bebas, kita tidak dijajah oleh orang dan kita dapat tadbirkan negara kita sendiri dan kita akan bangunkan negara kita supaya rakyat akan hidup lebih baik, dapat bekerja, dapat pendapatan dan hidup lebih sempurna. Atuk, apa harapan Atuk untuk Malaysia? Kalau Malaysia ini ditadbir oleh kerajaan yang baik, maka kita semua akan dapat banyak nikmat. Secara umumnya, sebuah negara yang sedang membangun, kestabilan politik merupakan faktor yang penting yang memberi kesan besar kepada sektor ekonomi untuk terus berkembang. Mandat ini diberi oleh rakyat kepada sesebuah kerajaan dapat melaksanakan pelbagai dasar dan polisi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bagi tahun 2021, merupakan rancangan Malaysia ke-12 yang menjadi tapak permulaan rancangan ekonomi Malaysia untuk jangka masa 5 tahun yang akan datang. Pastinya dalam wabak COVID-19 yang masih melanda negara kita, besar harapan rakyat Malaysia dari semua peringkat umur, di bandar maupun di luar bandar, untuk melihat negara ini terus berkembang pesat dan mampu berdaya tahan ketika menghadapi waktu sukar ini. Pastinya isu ekonomi menjadi harapan besar rakyat Malaysia dengan terus membuka peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya kebajikan dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam merealisasikan harapan untuk Malaysia, sememangnya mempunyai pelbagai cara dan usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak. Terdapat pelbagai aspek cadangan ke arah merealisasikan harapan untuk Malaysia. Antaranya aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sukan, keselamatan dan politik. Melibatkan golongan muda iaitu belia melibatkan diri dalam bidang politik. Pengaruh positif media sosial dapat kita lihat Malaysia pada hari ini menunjukkan peningkatan penggunaan laman sosial pada setiap tahun melibatkan golongan muda, malah tidak ketinggalan golongan yang berumur pandai menggunakan media sosial. Nilai murni masyarakat terhadap pelancong asing. Dapat kita lihat Malaysia merupakan sebuah negara yang tinggi dengan adab dan budi bahasa. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlu menunjukkan nilai-nilai murni yang baik kepada semua, termasuk pelancong asing yang datang ke negara kita. Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pelancong asing akan menjadi bualan mulut negara mereka. Kesan daripada itu akan memberikan impak yang besar kepada negara dan menjadikan Malaysia sebagai negara tarikan pelancong. Merealisasikan harapan untuk Malaysia. Ekonomi, memunculkan hubungan diplomatik yang baik dan seimbang di negara luar. Sebagai contoh, lawatan ketua-ketua negara, Perdana Menteri, Ketua Perdagangan ke negara luar. Dalam masa yang sama, Malaysia dapat memperkenalkan, mempromosikan sektor-sektor ekonomi di Malaysia ke negara-negara luar. Yang kedua, meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Kerajaan memegang peranan yang sangat penting dalam sektor memperluaskan ekonomi perindustrian untuk memberikan peluang pekerjaan kepada generasi muda maupun generasi yang akan datang. Taraf kehidupan rakyat Malaysia. Kerajaan perlulah memberi peruntukan jumlah pendapatan kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, mungkin kesihatan, dari segi kesihatan, keperluan kos sara diri, pendidikan maupun sebaliknya.
hal ini untuk memberi rakyat hidup selesa dan seimbang. Malaysia yang terdiri daripada komposisi pelbagai etnik sememangnya kaya dengan kepelbagaian agama, kepercayaan dan budaya. Hubungan yang harmoni dan sejahtera amatlah perlu bagi memperkukuhkan kedaulatan negara dan seterusnya membina perpaduan yang tidak berbelah bagi. Kesenian etnik lain perlu dipupuk sejak dari kecil supaya harapan itu tidak terkubur. Segala aktiviti kebudayaan perlu diperluaskan kepada generasi baru. Misalnya, seni mempertahankan diri iaitu silat. UNESCO telah mengiktirafkan silat sebagai warisan budaya milik Malaysia. Selain itu, persembahan Mak Yong dan Dondang Sayang juga telah diiktiraf sebagai warisan budaya kita. Justru itu menjadi tanggungjawab semua mengekalkannya. Ini warisan khazanah kita. Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif progresif dengan menubuhkan Sekolah Seni Malaysia, iaitu SSEM. Setakat ini terdapat 5 buah sekolah seni Malaysia yang telah ditubuhkan. Tujuan utama adalah menjadikan institusi formal dan mengesan potensi dan bakat di kalangan generasi muda. Tidak ketinggalan, sukan juga antara budaya dan gaya hidup yang sihat mesti diamalkan dan dipraktikkan. Selain daripada memaksimumkan tahap kesihatan, membina sasiah, membangunkan modal insan dan meningkatkan potensi dan prestasi individu. Ambillah sebagai contoh Liga Bola Sepak yang dianjurkan seperti Liga Super 2021. Berikut adalah cadangan dalam merealisasikan harapan untuk Malaysia dalam sektor pendidikan. Yang pertama, mewujudkan sekolah satu aliran di peringkat awal perkembangan kanak-kanak demi mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum. Sistem persekolahan vernacular yang wujud sekian lama boleh menimbulkan jurang perkauman di negara ini dan boleh membantukan pembentukan identiti etnik. Oleh itu, sekolah satu aliran adalah cara terbaik untuk mendidik dan menggalakkan kesefahaman etnik dalam kalangan generasi akan datang. Faktor yang kedua, menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa menunjukkan bangsa sering dilaung-laungkan. Penggunaan bahasa Melayu perlulah bermula dari rumah dan di peringkat awal persekolahan lagi. Bahasa Melayu perlu menjadi bahasa perantara di semua sekolah. Oleh itu, pelajar boleh mengetahui lebih lanjut tentang negara dan bahasa kita. Ini dapat memupuk semangat patriotisme pada zaman kanak-kanak. Lagi, ia adalah antara faktor yang boleh menyatupadukan semua kaum. Faktor yang ketiga ialah menjadikan pusat latihan dan penyelidikan yang serba lengkap dan canggih. Kelengkapan yang lengkap dan serba canggih adalah salah satu faktor yang perlu dititik beratkan dalam menghasilkan modal insan yang bertaraf dunia. Modal insan adalah pelaburan paling penting untuk pembangunan negara dan ia merupakan teras kepada ekonomi yang inovatif dan berpendapatan tinggi. Tanpa modal insan berkemahiran tinggi yang cemerlang, keupayaan untuk bertindak balas dengan cepat dan kreatif terhadap perubahan ekonomi tidak akan dicapai. Oleh itu, membangunkan, menarik dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat penting untuk merealisasikan aspirasi negara. Penerangan isu keselamatan. Aspek keselamatan adalah merupakan elemen penting dalam memacu negara ke arah yang lebih baik, sama ada di daratan, lautan maupun udara. Fokus utama yang perlu diberi perhatian adalah tahap keselamatan di sepadan negara dan keselamatan perairan negara yang dilihat sering dicerobohi oleh pendatang dari negara berhampiran. Antara punca kemasukan parti adalah peluang pekerjaan yang banyak, pendapatan yang lebih, memperoleh pelbagai kemudahan di dalam negara, permintaan yang tinggi di negara kita. Antara cabaran yang ketara adalah adanya tali barut yang didalangi oleh penduduk tempatan kita sendiri. Pihak keselamatan negara perlu melipat gandakan rondaan di sekitar sepadan dan perairan negara agar perkara ini dapat diatasi. Penerangan politik. Dalam menentukan hala tuju sesebuah negara yang stabil dan kukuh, sistem politik negara itu perlulah berada dalam keadaan yang kuat serta kukuh. Ini kerana setiap keputusan yang diambil oleh kerajaan yang kukuh akan dapat membantu sesuatu keputusan dan pelaksanaan agenda tanpa sebarang masalah. Sesebuah negara yang memiliki sistem politik yang stabil pastinya dapat membawa pelbagai perubahan dan kejayaan kepada negara.
Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi dalam merealisasikan harapan untuk Malaysia. Dalam melaksanakan sesebuah matlamat bagi memenuhi harapan untuk Malaysia, sememangnya mempunyai pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi oleh pihak kerajaan dan rakyat Malaysia. Antara cabaran-cabarannya adalah seperti perebutan kuasa politik dalam kerajaan, dominasi sesebuah kaum di Malaysia, sebaran berita palsu oleh pengguna laman sosial dan sistem persekolahan pelbagai kaum. Kesimpulannya, kepimpinan Malaysia perlulah berusaha dalam membina sesebuah negara bangsa yang didambakan oleh rakyat, mencapai perpaduan erat, membina kesejahteraan diri, keharmonian di kalangan masyarakat berbagai etnik, hendaklah dilaksanakan secara menyokong prinsip-prinsip rukun negara yang memegang kunci dan keras utama perpaduan rakyat Malaysia. Harapan semua, moga kita berjaya bagai negara yang kekal merdeka. Amanah bangsa kita pikul bersama, jadikan Malaysia bahagia.